insyaallah ada jalannya, insyaallah, insyaallah, insyaallah ada jalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan katsiran thayyibah mubarakan fi. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu bika min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina faman mudilla faman hadiyalah. Allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala din kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa ala alihi wa sahbihi atkharil ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat iman dan Islam ini yang dikurniakan kepada orang-orang yang diberikan taufik dan hidayahnya mendapat ilmu daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan daripada para sahabat, para tabi'in, para tabi'in tabi'in, para ulama salaf dan orang-orang yang menyampaikan ilmu itu dari masa ke semasa sampailah hari kiamat. Dan kita berharap kitalah di antara orang-orang yang mendapat ilmu itu dan orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berhadapan dengan Allah taala dalam keadaan kita mendapat syafaat daripada ilmu yang kita dapat ini. Tuan-tuan dan puan-puan semua, 2 minggu lalu kita telah pun menamatkan tentang perkara berkaitan dengan kaifiat solat, yang berkaitan dengan rukun fi'linya, rukun qaulinya dan juga rukun qalbinya. Tapi ada satu perkara yang ada permintaan, minta terangkan yang mana satu sunat hai'ah dia kata. Jadi dia orang tak ada yang tak berapa faham. Kadang-kadang dia pun rasa macam benda tu wajib. Jadi bila ustaz dah terang itu sikit, rupanya benda tu sunat. Jadi saya dah terangkan kalau kita dalam solat tidak boleh membezakan di antara yang rukun, yang wajib dengan yang sunat, maka dia membatalkan sembahyang kita, solat kita. Jadi saya nak reverse balik, nak ulang sikit yang tentang sunat hai'ah ni, supaya kita lumat murnikan kita punya solat. Nampaklah dia lebih cantik, sembahyang dia jadi cantik sebab tujuan solat itu ialah untuk mencegah kita daripada perbuatan keji dan mungkar. Inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sebab tu sembahyang tu kena sempurna. Kalau kita sembahyang pada adatnya, pada kebiasaan, orang sembahyang kita sembahyang, orang solat kita solat, sedangkan kita tidak ada proses pemurnian dalam solat kita, maka sebab itu kita kadang-kadang terjejas solat itu, dan kadang-kadang kita terlanjur buat benda-benda yang fahsya' wal munkar. Sedangkan Allah Ta'ala kata inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya solat itu mencegah kita daripada perbuatan keji dan munkar. Itu fokus pertama, yang kata as-salatu imaduddin, faqad hadamahaddin, faqad tarakaha hadamaddin. Barang siapa yang mendirikan solat itu tiang agama. Kalau kita mendirikannya bermakna kita mendirikan agama, faqad aqamahaddin, faqad hadamahaddin. Kalau siapa yang merosakkan solat, maka dia merosakkan agama. Itu tiang dia, perkara-perkara paling utama. Baik, kita nak ambil hai'ah ni, mana sunat hiasan.
Hay'ah ni mana hiasan dalam solat kita. Yang pertama sekali, yang hay'ah itu yang kita nak buat dia jadi sunat. Buat dapat pahala, tinggalkan tidak mengapa. Tapi bila buat yang sunat hay'ah ni, kena buat ikut peraturan ni lah. Dia tak boleh hay'ah tu maknanya kita buat ikut suka kita. Yang pertama sekali ialah mengangkat tangan. Mengangkat tangan. You fold up your hand. Hands up. Hands up, kau boleh kata hands up you. Jangan angkat tangan lah. Mengangkat tangan. Mengangkat tangan ini, mengangkat tangan ni sunat hay'ah, bukan wajib, bukan rukun. Kalau kita ada pahaman, kau sembahyang tak angkat tangan, tu maknanya kita tak faham. Maka batal sembahyang kita, boleh membatalkan sembahyang kita. Tangan. Dan yang kata sunat hay'ah angkat tangan ni ialah yang lelaki sunat menampakkan dia punya ketiak ni. Bukannya buka baju nampak ketiak. Dia punya bahagian ketiak tu nampak macam ni. Yang perempuan dia tutup. Dan jari, ibu jari ni pada cuping telinga, pada bahagian cuping telinga. Ada macam tu. Ni yang sunat hay'ah. Kalau kita buat macam saya kata tu, angkat tangan macam ni, ada angkat tangan macam ni, Allahu Akbar, komen lagi. Ini tak ada dapat sunat hay'ah, tak dapat pahala. Yang dia kata hay'ah, sunat hay'ah tu ialah mengangkat dua tangan di mana ibu jarinya selaras pada cuping telinga. Macam tu. Dalam macam ni. Tu sunat hay'ah. Yang kedua, sunat hay'ah yang kedua ialah memegang tangan pada pergelangan dan meletakkannya pada bahagian dada. Bahagian dada mengikut Imam Syafi'i ialah daripada bahagian bawah sini sampailah ke bahagian atas pusat, bukan bahagian bawah pusat. Kalau kita sembahyang macam ni, ni tak dapat pahala. Sembahyang sah, tapi hay'ah tu tak ada. Nampak orang malas. Allahu Akbar. Puasa aku sembahyang, tapi sembahyang. Dia pegang macam ni. Yang perempuan dia cuma pegang, lelaki pergelangan. Ada tuan-tuan nampak orang duduk macam ni pegang Allah. Ni sah tapi tak dapat pahala hay'ah itu. Yang ada ialah pergelangan tangan, dia ada sistemnya, dan letakkan di antara paras dada sehingga di atas pusat. Tu bahagian yang kita boleh nak letak sini boleh, letak sini pun boleh. Pada dada bahagian sini, bukan bahagian perut, gastrik. Allahu Akbar. Apa banyak aku gastrik. Tu tak apa pahala. Dia di sini bahagian ni. Tu yang kedua. Yang ketiga, hay'ah yang ketiga ialah kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Isti'azah. Itu dipanggil kalimah isti'azah. Kalau orang cakap kau baca kalimah isti'azah, kau mana-mandai ilmu mana kau dapat ni, tu menunjukkan dia tak faham. Kalau kita baca bismillah, sebut basmalah. Baca basmalah, mana bismillahirrahmanirrahim. Macam kita katalah orang meninggal, kalimah tarjih kan. Baca kalimah tarjih, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimah tauhid, la ilaha illallah. Talqin pun la ilaha illallah. Tapi kalau disebut isti'azah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau nak panjang sikit, a'udzubillahi samiul alim minasyaitonirrajim. Tapi yang hay'ahnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu sunat hay'ah. Baca dengan sekadar pada dengar telinga saja. Kalau jadi imam, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Taklah baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tu tidak dapat hay'ah. Katalah imam baca begitu, sembahyang sah tapi tak dapat hay'ah. Pahala hay'ah tu tak ada. Pahala menghias solat, sebab dia sudah menaikkan taraf isti'azah tu sama dengan kalimah basmalah. Dia cuma baca pada untuk diri dia, melindungi diri daripada syaitan. A'udzubillah. Tu maknanya aku. Kalau kita baca ramai, na'udzubillah. Kau ni ada orang ni, na'udzubillah min zalik. Itu na'udzubillah.
Ni a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Isti'adzah. Itu sunat hai'ah. Baca dengan perlahan. Kalau tak baca tak apa, tak adalah pahala di situ. Tapi kita rugilah. Keberapa dah? 3. Yang keempat iaitu menyebut perkataan amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kalau kita sembahyang seorang pun sebut amin pun hai'ah. Kalau kita berjemaah, imam sebut amin, kita kemudian sebut amin. Amin pada jemaah dia mestilah lambat daripada imam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Imam sebut baru kita sebut amin. Tak boleh kita ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Makmum dah sebut amin. Sebab Nabi kata apabila kita membaca Fatihah, imam menyebut amin, maka malaikat juga menyebut amin. Selagi imam tak sebut amin, malaikat tak sebut amin. Itu kelebihan jadi imam. Malaikat pun dengar cakap imam. Taraf imam tu dinaikkan waktu solat. Hebatnya orang jadi imam ni, taraf dia dinaikkan jadi imam. Jadi sebab malaikat menyebut amin bagi imam yang menyebut ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Malaikat yang turut serta. Tapi imam kena sebut dulu. Tapi kalau imam tak sebut, rugilah. Imam sebut pelan amin. Dia seorang. Dia kena sebut amin tu maknanya makmum kena ikutilah perkataan amin. Amin itu yang hai'ahnya ialah dengan membaca dengan tu dipanjangkan 2 harakat dan min itu boleh sampai 6 harakat. Amin. Itu yang betul. Kadang orang kita sebut amin. Amin. Dah ada lagi pula lagi tambah. Amin. Bukannya amin. Kalau amin itu dah jadi 4 harakat. Dia amin itu kalau kita buka Quran, dia ada cuma tanda mat asli kan? Mat asli satu. Calit. Dia maknanya baca dengan kadar 2 harakat. Itu yang sunat hai'ahnya. Dan dia tidak ada amin. Ada sabdu pada mim syiddah. Itu tak ada. Bila kita sebut amin, maknanya perkenankan doa itu. Kita minta, malaikat kata perkenankan doa itu ya Allah kepada orang yang membacanya, imam tadi. Dan kita pun juga perkenankan doa itu. Tapi kalau kita kata amin, itu panjang, bermakna kita kata amankanlah. Dia tak sama. Sedangkan kita minta supaya kita diperkenankan doa itu, bukannya aman. Nampak bahasa Arab? Kalau kita kata amin, itu kata menjadi amanah aku. Amin, sifat aman. Amin, al-amin. Dia tak betul juga. Jadi sebutan betul lah amin. Itu dibaca dengan kadar 2 dan 6 harakat. 4 pun boleh, 4 hingga 6. Dan dia juga bergantung kepada lagu yang dibawa ketika imam membaca Fatihah. Kalau imam baca bayati, bayati maknanya dia baca dengan kadar yang lambat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada bayati kan? Jadi kita amin. Macam itulah. Tapi kalau dia baca ghas, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Lain. Dia bergantung kepada bacaan imam. Kalau imam kadang-kadang dia naikkan suara, jadi kita amin pun naik, amin, kita pun kena naikkan suara. Kadang-kadang waktu subuh imam baca perlahan ni kan, kita pun amin pun perlahan. Tiba-tiba kita seorang baca kuat, dah nampak tak kena. Tu amin tu. Tu yang keempat. Yang kelima, dikatakan sunat hai'ah itu ialah
menyebut Allahu Akbar ketika perpindahan rukun. Tapi kalau Allahu Akbar waktu takbiratul ihram itu wajib, tu rukun. Allahu Akbar, sebut Allahu Akbar waktu takbiratul ihram tu, nak niat tu itu rukun. Tapi perpindahan rukun daripada Fatihah ataupun daripada selepas bacaan surah, maka kita sebut Allahu Akbar. Itu sunat hai'ah. Satu lagi sunat hai'ah sebelum tu, membaca surah. Membaca surah selepas membaca Fatihah. Kita baca surah Qul huwallahu ahad Allahu samad. Itu sunat hai'ah. Tak baca pun tak apa. Katalah waktu maghrib memang tak nak baca, tak apa. Lepas saja dia betul tak, dia tak baca pun, dia terus tak apa. Sebab itu sunat hai'ah. Tapi rugilah. Sebab Nabi kata barang siapa yang membaca Al-Quran di dalam sembahyang, maka Allah Ta'ala memberikan dia pahala sebanyak 70 kali ganda pada satu huruf. Pada satu huruf. Bayangkan kalau dia baca Qul huwallahu ahad, berapa huruf ada? Kalau dia baca ayat lagi panjang, lagi banyaklah pahala. Di situ saja pahala kita dah dapat. Syaratnya dia kena betul lah. Kalau baca pun tak betul, dia tak adalah pahala. Huruf, sebutan huruf tu dikira pahala. Tapi kalau saya kata 2 minggu lepas, kalau makmum belakang semua dah sengit-sengit, kau baca panjang-panjang, apa hal? Makmum semua dah jalan pun dia tergebir-gebir kan, tapi rajin pergi solat. Nampak? Yang tegap-tegap ni tak pergi. Jadi makmum, imam kena bacalah ikut keadaan makmum di belakang tu. Tu jadi tengok imam. Sebab tu bila kita jadi imam, kita tengok belakang kan. Kita berdiri tengok. Jangan sampai-sampai ya solat Allah taala. Kita tengok dulu makmum. Tu tujuannya dudukkan saf. Kita tengok makmum. Siapa makmum kita ni? Tengok budak belum sunat dekat depan. Kau keluar, kau pergi sana. Itu tujuan imam. Inspection, buat satu pemeriksaan. Kan imam dia suka, tak ada, dia kena tengok makmum siapa belakang ni. Sebab saf pertama ni, sebab tu jadi imam ni orang tempatan. Sebab orang tempatan ni jadi imam, dia tahu siapa yang dekat depan ni. Ni khatam pun tak lagi ni. Tapi kita nak tegur tak boleh lah. Tapi kita beritahu, kau lagi akan datang, kau duduk belakang. Saf paling bagus ialah saf yang di depan ni ialah orang-orang tua. Orang-orang yang tua dan yang mengetahui. Itu syarat pertama. Orang tua, asyikhu, imam. Syekh ni mana? Orang tua. Orang tua yang faham. Kita tahulah. Ni bawa ini orang tua, ni faham. Yang belakang dia orang muda pula. Orang muda yang faham. Kalau kata ada orang muda, ada orang tua, dulu kena orang tua depan. Tapi masalah orang kita ni ramai tak nak orang tua. Dia syok dia kata dia muda je. Tu pasal duduk belakang. Apa ni muda lagi? Padahal umur dah 70. Benar dia malu sebenarnya. Nak cover malu. Orang tua di depan. Kemudian orang muda yang ada ilmu. Kemudian barulah orang tua yang kurang ilmunya. Kemudian orang muda yang kurang ilmunya. Kemudian baru saf kanak-kanak yang sudah baligh. Kemudian baru kanak-kanak yang dah bersunat. Kemudian kanak-kanak yang belum bersunat. Nampak tu saf tu. Bukannya suka-suka pegang masuk saya, anak aku takut anak aku kena curi, duduk sebelah ni. Jadi diganggu saf. Itu bukan sunat hai'ah. Itu sunat selepas waktu kita nak solat. Jaga saf itu. Jadi hai'ah yang keberapa tadi, kelima, ialah membaca surah selepas membaca surah tu yang kelima. Yang angkat takbir tu, angkat Allahu Akbar tu yang keenam. Membaca takbir ketika perpindahan rukun. Ketika perpindahan rukun. Satu lagi, membaca takbir ketika perpindahan rakaat. Perpindahan rakaat ni ramai silap. Yang hai'ahnya rakaat selepas
tahiyat awal. Rakaat yang kedua naik pada rakaat yang ketiga. Itu yang kata Allahu Akbar. Itu yang sunat. Dan juga angkat tangan. Kalau kita lepas rakaat yang pertama, naik untuk rakaat kedua, kita buat angkat tangan, itu tak ada hai'ah. Yang hai'ahnya ialah pada rakaat yang kedua masuk yang ketiga, pada sembahyang maghrib, zuhur, asar, isyak. Subuh tak adalah. Subuh kalau tambah lagi satu, dalam jahanam lah. Jadi takbir tu ada dua. Satu takbir ketika intiqalat, perpindahan rakaat. Satu lagi lah takbir ketika perpindahan rukun. Intiqalat tu perpindahan rakaat. Okey. Kemudian kita katakan hai'ah lagi lah, duduk antara dua sujud, iaitu duduk dengan meletakkan punggung kepada dua telapak kaki. Kaki kanan di atas, kaki kiri kita duduk atas punggung. Itu yang sunat hai'ah. Kalau kita duduk lain pada itu, tidak ada hai'ah. Kalau orang sakit duduk bersila ke, dia duduk macam tahiyat awal tu, itu bukan hai'ah. Tapi sembahyang dia sah. Tapi pahala duduk macam Nabi buat, duduk di atas punggung, di atas tapak kaki sebelah kanan, kiri di bawah, macam tu, duduk punggung tu, itu sunat hai'ah yang dapat pahala. Kemudian duduk tawarruk ketika tahiyat awal. Tawarruk ni duduk meletakkan punggung pada telapak kaki kiri dan kaki kanan ada pada hujung jari. Macam itulah. Duduk. Itu tawarruk, itu hai'ah. Tapi kalau kita nak duduk macam duduk antara dua sujud, jadi boleh juga. Tapi tak, pahala tawarruk tak dapat. Kita tak berapa sihat, kata kaki kita sakit sebelah ni, kita nak duduk macam tu, boleh. Tapi tak dapat pahala hai'ah tadi. Hai'ah untuk tawarruk, duduk tahiyat awal. Kemudian duduk, dipanggil duduk tasyahud akhir, iaitu punggung di atas lantai, kaki kanan pelipat jarinya. Itu sunat hai'ah juga. Tapi kalau dia tak boleh, dia nak sab kita sempit, duduk tawarruk. Duduk tawarruk pada tahiyat akhir, tak dapat pahala. Pahala hai'ah tak ada. Hai'ahnya ialah duduk tasyahud akhir pada tahiyat akhir. Boleh faham ni? Duduk tasyahud akhir pada tahiyat akhir, itu yang sunat hai'ah, dapat pahala. Tapi kalau dia nak duduk tawarruk, boleh tak? Boleh. Tapi hai'ahnya tak ada. Hai'ah hanya pada tahiyat awal. Kita tak nak orang keliru. Nanti orang kata, tak sah sembahyang dia sebab dia tak duduk macam ni. Pada hari itu, tahiyat itu merupakan sunat hai'ah. Jadi kalau kita tak faham nanti jadi. Kemudian mengangkat satu jari ketika tahiyat awal dan tahiyat akhir pada syahadah. Mengangkat, tapi meletakkan satu jari. Dia kadang-kadang dia tak buat dulu, dia letak tangan, lepas tu bila asyhadu an la baru dia angkat. Itu yang sunat. Mengangkat jari, menyatakan Allah Ta'ala tu asyhadu an la ilaha illallah. Illallah, tak ada Tuhan melainkan Allah satu. Ni ada lah hamba Allah kata sembahyang ni ada lamang sek kita. Kepala otak dia tak betul, jadi dibawa kepala otak tak betul, bawa salah sembahyang. Ni jadi mengangkat tangan, mengangkat jari telunjuk, jangan pisio asyhadu an la ilaha pis, tak ada. Tapi setengah mazhab dia buat begitu. Mazhab Hanafi ke, Maliki ke, Hambali ke, dia buat gitu. Tapi Syafi'i begitu saja. Tapi kalau kita tak buat gitu, tak apalah. Tidak membatalkan sembahyang kita. Tak nak buat. Kadang-kadang Nabi tak buat, kadang-kadang Nabi buat. Jadi kita buatlah mana yang Nabi buat. Walaupun kadang-kadang, mana lebih baik, kita buat yang Nabi buat ke kita tak buat Nabi yang tak buat? Kita buat Nabi yang buat kan. Kadang-kadang Nabi baca kunut, kadang-kadang Nabi tak baca kunut. Jadi mana
yang kita bergaya, Nabi tak baca kunut. Itu waktu Nabi tak baca kunut. Waktu Nabi baca kunut, kenapa kau tak ikut? Kan? Buatlah. Apa masalahnya? Macam tahlil, orang kata Nabi tak buat tahlil, tak buat talqin. Siapa cakap tak buat? Talqin Nabi buat. Nabi ambil satu pelepah kurma, Nabi berdiri dan Nabi cocok pada kubur orang tadi. Talqin lah. Cuma kita punya talqin kan adalah wah datanglah dua malaikat. Tak ada masalah. Talqin berbagai cara. Tapi Nabi tunjukkan memang ada talqin. Jadi kita tak ambil lah pelepah kurma. Kita ambil apa? Pokok apa tu? Ada yang kita senang kita cocok dia boleh hidup je. Kemboja ke? Suroja. Kemboja, suroja. Ada satu lagi puding Pokok puding ni cukup senang. Dia tahu kat kubur lagi bagus. Sebab apa? Dia boleh gimbun. Sebab Nabi kata selagi hijau kubur itu, selagi itu orang itu tidak diazabkan oleh malaikat. Itu sebabnya dia apa? Letaknya kita letak zaman Rasulullah pakai pelepah kurma. Kita orang Melayu ni takut sangat dengan azab, letakkan pokok puding. Payung bukan pokok. Payung tu syarat je, itu adat. Kita ni banyak adat, tok bunga kan, tutup keranda, itu semua adat. Itu tak ada dalam apa-apa pun tak ada. Buka mana kitab pun tak ada. Itu cuma adat Melayu nak menghormati jenazah. Pun sama. Itu cuma adat, dia tak ada dalam hukum mana. Tak buat pun tak apa. Cuma perasaan kita nak rasa apa? Rasa nak mencantikkan keadaan. Tapi kalau kita kata niat itu agama, salah lah. Tapi sebagai adat yang baik, letak bunga supaya mayat tu wangi, itu tak ada masalah. Masalahnya kalau kita kata itu merupakan ibadah, itu yang salah. Pakai baju hitam, dia jadi Kristian lah. Ada pendapat mengatakan bahawa kalau kita memakai pakaian sama seperti orang-orang bukan Islam, bermakna dia sama dengan orang bukan Islam. Jadi kita tak digalakkan baju hitam, pakai baju hitam, apa hitam, tak ada. Islam tu pakai pakaian menutup aurat. Kalau sebaik-baiknya ialah warna putih, itu je. Itu lambang saja. Kalau kita ada niat nak menyamai dengan orang-orang Kristian, sama dengan orang bukan Islam, jadi haram lah. Tak boleh lah pakai toha kan, pakai apa, baju hitam, suit hitam. Pakai hitam ni panas. Sebab tu Cina kalau mati dia pakai hitam supaya dia menangis, sedih. Saya ada dululah Cina kat kampung saya. Cina kampung saya ni dia jenis baba kan. Dia kata, Lim, dia kata, apa pasal ni orang Melayu ni, orang Islam sembahyang tonggeng-tonggeng buntut, dia kata. Main tonggeng buntut. Tu tak macam apa pasal mu tonggeng buntut semua tuan Allah dia. Saya kata macam ni lah. Kita orang ni, orang Islam, orang Melayu ni, buntut dia bersih. Sebab kita cebok pakai air. Sebab tu kita kalau tonggeng pun Tuhan kata bagus. Tapi engkau orang tak cebok. Bila tak cebok, tak bersih, sebab tu tak boleh tonggeng buntut. Sebab engkau orang pengotor. Ayah itu macam ke dia? Dia senang cakap orang macam tu, tentu jawab. Dia pakai logik, kita pakai logik lah. Sebenarnya bukan macam tu logik. Itu saya tanya dia, kenapa lah engkau pakai baju hitam? Tujuan baju hitam tu dia kata supaya ni dewa-dewa daripada langit nampak, daripada jauh nampak hitam, jadi nampak orang betul menangis. Saya kata silap. Hitam ni kau pakai supaya kau menangis, betul, sebab warna hitam ni kalau matahari panas, sebab tu kau menangis. Jadi agama tu tidak boleh dikatakan menjadi adat. Agama tu ibadat. Macam tadilah benda-benda yang berkaitan dengan kubur tadi. Okey.
Jadi kita mengangkat satu jari ketika tahiyat awal tahiyat akhir, itu adalah sunat hai'ah. Tak buat tak apa. Dan yang terakhir ialah kita memberi salam. Assalamualaikum, yang kedua. Yang pertama tu rukun, yang kedua itu sunat hai'ah. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahaladzim. Habis mayang. Assalamualaikum warahmatullahi, rukun. Assalamualaikum warahmatullahi, yang kedua itu sunat hai'ah. Dan yang terakhir ialah memalingkan kepala kiri dan kanan ketika memberi salam. Paling tu, paling muka. Jadi berhati-hati ketika kita memaling muka waktu kita memberi salam. Kita takut kita punya dada kita bergerak daripada arah kiblat. Ini kadang-kadang orang dia terlalu nak kontrol. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi dada dia dah berpaling daripada kiblat, bermakna dia membatalkan solat itu. Jadi yang menjadi hai'ahnya ialah Assalamualaikum. Sebab rukunnya sampai Assalamualaikum warahmatullahi itu dah sunat. Assalamualaikum warahmatullahi. Kembali balik pada tempat asal kepala tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tu tak apa, tak tambah pun tak apa. Memalingkan muka kiri kanan itu sunat hai'ah. Tak paling pun tak apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis. Kita pun astagfirullah. Habislah. Tapi kita kadang-kadang rasa macam bersalah kan? Rasa bersalah. Kalau sebab dah biasa buat. Tapi kalau kita biasa buat kerana ibadah tu betul lah. Tapi kalau kita biasa buat kerana orang buat, mana kita membatalkan sembahyang dengan cara mudah. Sebab itulah bila kita meninggal nanti, sembahyang ni akan datang cari kita untuk menolong tuan dia. Bila kita mati nanti akan datang semua amal ibadah kita. Datang solat. Malaikat kata, kau ni siapa? Aku ni solat. Kau nak buat apa? Aku nak menolong tuan aku. Maka ditunjukkan solat kita. Jadi kita kena berhati-hati ketika kita melakukan ibadah solat ini, terutamanya perkara yang berkaitan dengan sunat hai'ah ini, supaya kita tidak terkeliru menjadikan dia seolah-olah seperti rukun. Bila kita tahu jadi maknanya mudahlah. Jadi tak buat pun tak apa. Kalau kita tengok orang buat tak apa. Jadi kadang-kadang kita tak ada ilmu tu, kita tengok orang tak buat, kita pun marah dia. Kenapa kau tak buat ni? Tak sah sembahyang kau. Jadi bermakna kita tak faham dan menyebabkan selama ini sembahyang kita tidak sah, sebab kita mencampur adukkan di antara yang wajib dengan yang sunat dalam pahaman kita. Okey, itu yang dikatakan sunat hai'ah. Memperbaiki sembahyang tu lebih penting. Macam mana? Menyapu muka selepas salam itu sunat selepas solat, bukan sunat hai'ah. Sebab dah habis sembahyang. Dah habis sembahyang Kalau kita di sapu muka ni memang sunat. Ada kalau tak sahut kan dia dengan apa? Dengan 3 jari kan. Kadang dia daripada belakang bawa ke sini. Itu benda-benda khilaf, tak ada masalah. Itu sunat selepas kita solat. Itu sunat. Itu bukan sunat itu tak ada termasuk dalam solat, dalam perkiraan solat. Begitu juga kita wirid, lepas sembahyang wirid, itu selepas sembahyang. Yang kita bincang dia dalam sembahyang. Hai'ah dalam sembahyang itu dia. Menyapu muka itu selepas sembahyang. Itu bukan sunat hai'ah, itu sunat selepas memberi salam. Bila kita assalamualaikum, sembahyang kita dah selesai. Assalamualaikum, yang tu dapat pahala hai'ah sebab dia masih dalam sembahyang. Tapi bila yang kedua tu dah habis sembahyang, tu dah tak ada lagi. Itu sunat selepas sembahyang solat. Kita salam bila pandang kiblat. Macam mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tak ada. Itu cuma pandangan biasa saja. Tak apa, kalau nak pandang kiblat pandanglah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Maknanya
kita kena kembali pada tempat asal kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang sunat. Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tak dapat sunat. Sunat akhirnya ialah kita memberhentikan palingan kita pada tempat asalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang sunat hayahnya. Kita syarat asyhadu an la ilaha illallah kan Muhammad tu jangan sekali hidup dia itu. Dia kata Allah dan Muhammad tak besar. Itu pada pandangan saja. Yang hayahnya mengangkat jari. Itu yang hayahnya. Yang lain tu tak ada. Tu kalau kita rasa nak buat seolah-olah kita kata berjari ni Muhammad, itu pandangan ahli sufi. Ahli sufi macam tu, orang-orang tarikat dia memang begitu. Dia ada pandangan-pandangan dia. Itu tak jadi masalah. Yang penting kita memahami yang itu tak ada hayah. Yang kita bimbang, kita buat penambahan yang tidak ada dalam sunnah Nabi SAW. Itu yang kita bimbang. Penambahan itu. Jadi kita jangan buat penambahan kepada apa yang Nabi tak buat. Kadang-kadang ada guru-guru dia ada dia punya apa, segah dia nak buat begitu. Ini orang tasawuf lah. Misalnya waktu nak sapu muka, dia satu jari tu, satu jari dengan 3, 1, 2, 3. Ni mana 13. 1, 3. 13. Ada 13 rukun. Dah selesai. Itu pandangan ahli sufi. Kan? Jadi kalau kita nak kata itu pandangan dia saja. Tapi tak ada dalam mana-mana sunnah pun. Satu jari, ingat dia kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia pun macam ni waktu bersapu. 1 dengan 3. 1 dengan 3 mana 13. 13 rukun dah selesai. Itu pandangan dia. Tapi tak ada benda tu kalau kita tak buat pun tak apa, sebab dia tidak apa ada dalam mana-mana apa yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Kita bimbang tidak mau bid'ah. Bid'ah yang berlaku dalam solat kita. Ada lagi semayang biasa memang banyak soalan. Okey. Kalau tak ada, saya nak masuk kepada tentang pemantapan kepada solat kita. Ada lagi apa ni? Pemantapan pada solat kita. Illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Allah Ta'ala sebut kecuali orang-orang yang mengerjakan sembahyang solat mereka yang tetap dalam mengerjakan sembahyang itu. Daimun maknanya tetap. Allah Ta'ala sebut orang-orang yang sembahyang yang tetap dalam sembahyangnya. Sebab dalam satu ayat kata ara'aital ladzi yukazzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang sembahyang. Sebab tu kalau kita jadi imam atau kita sembahyang sendiri, pastikan kita baca ayat ni dengan menyambung. Illal ladzi ara'aital ladzi yukazzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzi sambung fawailul lil ladzina hum an salatihim sahun. Kalau kita baca fawailul musallin, maka celaka orang sembahyang, kita berhenti. Orang sembahyang celaka lah. Tapi kita sambung fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, maka celaka orang sembahyang, iaitu orang yang lalai dalam sembahyangnya. Jadi ayat ni menegaskan kecuali illal musallin, kecuali orang yang sembahyang allazi hum an salatihim daimun, kecuali orang tetap. Orang yang tetap, orang yang tak celaka tu ialah orang yang mendirikan sembahyang yang tetap, daimun, tetap. Ada dua maksud tetap. Pertama, mendirikan pada waktunya.
pada waktunya. Makna dia semayang zuhur dalam waktu zuhur. Dia tidak semayang qada. Tetap dalam waktunya. Sebaiknya pada awal waktu. Yang kedua, maksud daimun situ ialah orang yang tidak lalai waktu dia solat. Waktu dia semayang dia tak lalai. Fokus dia pada sembahyang. Ada pendapat ulama mengatakan yang tak lalai tu maknanya dia buat rakaat tu dengan betul. Kalau zuhur 4 rakaat, dia berjaya buat dengan 4. Kadang-kadang kita tersungkur juga. 4 ke 3 ni? 4 ke 3? 3 ke 4. Was-was kita. Bila kita ada was-was, maka kita kena kembali kepada rakaat yang mula-mula. 3 ke 4, 3 ke 4, maka kena kembali kepada 3. Kita tak boleh ambil yang keempat, sebab was-was itu berlaku pada awalnya. Sebab datang syak. Al-syak la yuzalul biyakin. Yang syak tidak boleh menggugurkan yang yakin, sebab syak datang dulu. Bila syak datang dulu, 3, 4, bermakna kita kembali kepada 3, kena tambah 1 rakaat lagi, kenapkan 4, walaupun mungkin dah 4 tapi kita kata 3. Jadi buat juga walaupun jadi 5. Kalau dia jadi imam, dia tambah jadi makmum, kena apa? Tegurlah. Kalau katalah dia dah buat 4, tapi imam kata dia buat 3, jadi imam pun naik 1 rakaat. Makmum, kenapa lah imam ni naik 1 rakaat? Jadi makmum kena tegur, subhanallah. Jadi imam kena turun balik. Yang dibenarkan turun selagi dia tidak membaca Fatihah. Bila dia kata bismillah, dia tak boleh turun. Dan makmum yang yakin yang dia dah 4, dia tidak boleh ikut imam itu. Dia kena mufarakah. Tapi tetap dapat pahala berjamaah. Kalau dia syak pada 3, 4, maka kembali kepada 3 dan tambah 1 rakaat, dan pada tahiyat akhir sebelum memberi salam, dia kena sujud sahwi. Sujud sahwi mana? Sujud lupa. Subhanaman la yanamu wa la yashu, 2 kali. Duduk balik antara 2 sujud. Nak baca Rabbi Fili boleh, tak baca pun tak apa, sebab dia tu tidak terkandung dalam mana-mana sunat. Dia cuma duduk untuk membezakan antara 2 sujud sahwi. Sebab dibimbangi orang tak tahu yang itu sujud sahwi. Dia ingat tu sujud pada semayang. Orang yang tahu, katalah makmum dalam nampak kan, tengok imam tengah sujud, jadi imam membaca Rabbi Fili, dia ada semayang lagi, sedangkan imam membuat sujud sahwi. Sujud sahwi maknanya duduk antara 2 sujud, tidak kita membaca apa-apa. Jadi kalau kita jadi makmum, kita kena perhatikan, kalau imam tak baca apa-apa, bermakna dia sujud sahwi, jadi tak boleh ikutlah. Sebab selepas saja sujud, dia tidak ada tahiyat lagi. Takkanlah kita mufarakah, kita ikut imam lepas sujud, kita nak buat apa kan? Jadi kena berhati-hati. Jadi imam kena cerdik waktu tu, kena cerdik. Jadi dia tidak baca Rabbi fili warhamni wajbuni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani, tak payah baca, untuk membezakan di antara sujud dalam solat dengan sujud sahwi. Kalau boleh dia baca tasbih tu kuat sedikit, supaya makmum, orang yang datang masbuk tu, dia dapat tu ini imam sedang membaca sujud sahwi, dia tak boleh ikut. Subhanaman la yanamu wa la yashu, sesungguhnya maksud Allah Ta'ala yang tidak tidur dan tidak lupa. Kita yang tidur dan kita yang lupa. Lepas tu bagi salam. Tapi kalau dia syak pada 4-5, syak pada 4-5, ni dah 4 ke 5 ni, maka dia kembali kepada yang asal, iaitu 4, dan dia tidak perlu menambah rakaat sebab dah cukup 4. Tapi dia perlu juga sujud sahwi sebab syak tu datang. Tapi kalau katalah dia dah angkat takbir, Allahu Akbar,
dah baca apa tu doa iftitah, tiba-tiba dia rasa tadi aku dah kat semayang belum, datang syak. Maka dikira dia tidak perlu membatalkan semayang sebab dia telah pun melakukan ibadah, sebab yakin dia dah sampai dulu. Syak datang kemudian. Waktu dia nak Allahu Akbar, dia yakin wuduk dia sempurna. Al-yakin la yuzalu bisyak. Yakin itu tidak boleh menggugurkan syak, sebab yakin datang dulu. Tapi kalau waktu dia ambil semayang, dia datang syak, dia tak boleh semayang. Dia kena selesaikan dia punya wuduk. Tapi kalau dia dalam semayang dia teringat datang syak ni minal jinnati wan nas kan, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Syak datang was-was daripada jin dan manusia. Dia dah baca Allahu Akbar kabira walhamdulillah, aku ni dah ambil semayang tadi. Jadi semayangnya kena diteruskan. Sebab apa? Syak tu datang kemudian, sebab yakin dia kepada air semayang dulu. Tapi walau waktu dia dah ambil semayang, dia pun nak angkat takbir, baru tadi aku dah rasa-rasa tangan tadi tak buat lah. Jadi dia kena kembali mengambil wuduk daripada awal. Tapi kalau waktu dia ambil semayang dah sampai dekat kaki, tadi belum basuh tangan lah, dia tengok tangan dia kering, padahal dia duduk kat bawah kipas, cepat kering, dah kering tangan. Maka dia kembali kepada tangan waktu dia mengambil air semayang. Kalau dia datang syak pada waktu dia ambil air semayang, maka dia kena buat pada tempat yang dia syak itu. Tadi muka belum lagi, basuh muka. Tangan belum lagi, tak basuh tangan. Kemudian sambung balik. Tapi kalau dia dah habis semua, dia dah pergi semayang, waktu dia nak angkat takbir tadi, waktu dia berbual nak pergi sampai, tadi kau ambil semayang, aku berhati kau tak basuh ni mumbun lah. Ya ke? Datang dia. Okey, dia pergi ambil semayang daripada awal, sebab dia telah pun menyelesaikan. Tapi bila dia dah angkat takbir Allahu Akbar, datang syak, maka dia tidak perlu mengambil wuduk lagi, sebab yang syak tu datang kemudian, sebab dia dah sempurna untuk mendirikan solat. Tu makna syak. Panjang cerita ni semayang. Elah, saya berguru buat semayang ni 3 tahun tak selesai. Takkan mengajar tuan-tuan ni 2 minggu sekali boleh selesai. Itu tak masuk lagi, kena maki lagi. Ustaz saya dulu garang ustaz saya. Kalau dia tak garang, saya rasa memang tak mahir lah. Saya mengaku ustaz saya dulu memang garang. Allahu Akbar. Kalau ini yang kan ni tak betul ni, daripada jauh dia lempang ni, pang, kita tengok, pum, tak betul ni, ini tak betul ni. Kalau Fatihah jangan cerita lah, dia jentiknya lidah, lidah kau ni keras, tap, aduh sakit. Dot bot ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita dulu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bola apa bol? Kau ingat membola yang kau ingat dia jentik lidah. Kena betul dot, sebut ghairil. Bab semayang ni memang kena teliti. Tak payah, jangan kita rasa alamak semayang. Kita rasa kadang betul. Saya kadang-kadang rasa lepas macam tak sempurna lagi. Jadi kita lumatkan betul-betul. Jadi daripada penyempurnaan solat itu penting. Pada daimun tadi, sempurna, mengerjakan dengan sempurna. Mengerjakan dengan sempurna maknanya pastikan wuduk kita betul. Sebelum wuduk ada lagi taharah kena betul tak? Itu kita kena bincang lah. Kena balik, taharah kena betul. Jadi fokus kita solat. Dah tahu tentang solat. Apa yang menyebabkan solat sah? Okey, wuduk. Wuduk ni apa yang menyebabkan sah? Taharah. Balik pada taharah. Beristinja. Ramai orang kadang-kadang orang tak tahu. Istinja. Pakai tembak air dekat. Kita ni kalau istinja tak betul, garanti keluarga tak betul. Indikator rumah tangga ni
istinja. KPI dalam rumah tangga, yang pertama istinja, tandas. Yang kedua bau solat. Tapi indikator kebahagiaan rumah tangga solat. Ini indikator mendirikan keluarga start dengan taharah. Buat istinja kena jaga. Orang fikir kita istinja membasuh kemaluan kita dengan air. Tak tepat. Istinja yang paling afdal sekali ialah kita menggunakan benda-benda kesat. Kertas, batu, kulit kayu, daun kering, benda kesat. Yang afdalnya menggunakan daun kesat, kemudian baulah dibasuh dengan air. Itu yang afdal. Kita tak buat yang tu kan, kita terus buat yang kedua, iaitu dengan berstinja menggunakan air. Itu yang kedua, kaedah yang kedua. Kaedah pertama kita tak buat. Tapi orang bukan Islam dia ambil kaedah ketiga. Dia dedat saja, tak pakai air. Itu kaedah ketiga. Kita yang pertama menggunakan benda kesat dulu, kecuali pada najis yang cair. Jadi cair, faham Wahid? Apa jadi cair? Sembelit keras. Apa kita panggil apa? Mencirit. Kalau kita mencirit, arti itu tidak boleh menggunakan benda yang itu, kena terus gunakan air. Kecuali kalau tak ada air, barulah kita boleh menggunakan benda yang keras tadi. Guna batu. Cara gunakan batu macam mana? Adakah kita kena gunakan batu yang ada permukaan yang rata? Dulu kita kecil-kecil kan ada batu warna merah kan, yang melekuk-lekuk. Batu tu tidak boleh digunakan untuk istinja. Yang boleh digunakan untuk istinja adalah batu kuari tu. Batu konkrit tu. Jadi batu ni kena simpan kat rumah. Ada tuan-tuan simpan batu kat rumah, batu konkrit? Tak ada. Saya ada simpan kat rumah. Batu lesung apa? Batu lesung tak ada permukaan. Dia ada batu konkrit dia ada berapa permukaan? Sekurang-kurangnya 3 kan? Dia bentuk 3. Kadang ada 4, kadang ada 5. Kerana bila kita gunakan batu, pertama sekali gunakan mengikut permukaannya dengan satu dedat. Ini bahasa orang Melaka dedat. Tu dedat, Wahid orang Johor Dedat ni, dedat kita celik dengan sekali je. Tak boleh kita gesek. Kita ambil batu, kita gesek. Tak boleh. Kita sekali je, sekali. Lepas tu permukaan sebelah, sekali. Permukaan sebelah lagi, 3 kali. Lepas tu barulah kita gunakan air. Kalau tak ada air, terus gunakan yang kaedah ketiga. Kaedah kedua, iaitu air terus. Tak ada air, barulah gunakan kaedah ketiga, iaitu dengan menggunakan benda kesat. Begitu juga menggunakan daun, dia sekali saja dedat. Dia tak boleh banyak kali. Itu syarat. Batu boleh gunakan ikut permukaan batu itu. Tapi kalau batu merah tu yang melekuk-lekuk, dia tak ada permukaan. Sebab dia akan menyimpan najis. Jadi kalau batu yang itu yang ada permukaan, maka dia menyerap satu tempat, kena pusing satu tempat lagi. Tu cara kita beristinja. Menggunakan air pun ada syarat-syarat dia. Mungkin tenye je. Air macam mana yang dibolehkan? Air mutlak, air mutaghayyir, air musyammas. Mana tahu air yang dibolehkan. Boleh guna air kelapa tak? Nak basuh air kecil. Guna air batu boleh tak? Guna air kopi boleh tidak? Boleh guna air nila boleh tak? Kau budak sekarang tak tahu nila. Budak sekarang tak tahu nila. Kat sekolah tanya, kau dah nila baju kau? Nila? Nila apa nila? Kita dulu kalau tak nila baju tak sah pergi sekolah. Nampak cantik kan nila. Air nila. Boleh tak kita guna ambil semayang? Itu semua kena tahu. Bukannya kita mudah kita nak ambil semayang. Saya pengalaman tahun 93 yang tak ada air dulu.
Tahun 93 tak ada air kan? Siapa duduk Melaka ni 93 tak ada air. Kolam empangan apa Dun Tunggal dikatakan tak ada air. Ni hujan turun ni. Apa macam tak ada air, pada masuk Mardek punya apa bahan kimia dah masuk dalam, terpaksa dibuang. Tak ada air. Melaka tak ada air tahun 93. Saya mengajar Seri Tanjung masa tu. Hari Jumaat tak semayang, air tak ada. Jadi saya pergi pantai Kundung, semayang dekat Masjid Hilal. Dulu tengok ada bola kat situ. Pergi situ, jadi orang meramai orang pantai. Kalau orang pantai dengar kan marah saya pula. Kita ramai di, saya tanya, kenapa ni nak ambil semayang, air tak ada? Air tak ada tak apalah, kita pergi laut lah. Saya pergi laut, boleh ke ambil semayang pakai laut? Nampak? Masalah orang tua. Kalau budak-budak tu mungkinlah kita. Orang tua dia tak faham. Rupa air laut tu lah ialah air mutlak. Kita boleh gunakan untuk mengambil air semayang. Orang pantai lah paling senang sekali apa? Mandi wajib. Apa susah? Kita duduk pantai kita tahulah. Baca bismillah je lebuh, boom, habis. Selesai masalah. Orang pantai terjun, orang sungai lagi terjun. Siap lagi ada pokok kelapa lagi nunggu-nunggu. Pantai berak lagi atau belukang pun datang. Tak faham tentang air. Jadi ini semua kita akan lumatkan. Kita akan murnikan lagi supaya sembahyang yang kita dah bincangkan ini dia akan disahkan dengan uduk kita dan juga taharah kita. Jadi kita akan kembali kepada asalnya. Jadi tuan-tuan esok jangan terperanjat kalau kita ulang balik benda-benda gini. Ingat setakat itulah. Untuk minggu ni insya-Allah kalau umur panjang sihat kita jumpa lagi lah. Mana-mana yang betul daripada Allah Taala, salah silap tu daripada diri saya sendiri. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala wadin wal aqibatil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa zayyina bil akhlaqi wasatil hilmi. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.